Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita mulakan dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Amin ya rabbal alamin. Okay, baiklah, untuk hari ini tahun 3, murid-murid sekalian, Ustaz harapkan murid sihat walafiat di sisi keluarga masing-masing. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas daripada mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah tahun 3. Kita sambung pada tajuk yang keempat, pelajaran yang keempat, adab menziarahi rakan. Kita sambung isi kandungan yang kita belum baca lagi, muka surat 47. Okey, muka surat 47. Boleh tengok 40 tu, 47 tu. Mana 47? 40 tu, 47. Okey, baik. Okey, kita sambung pada pelajaran berkaitan tentang perkara yang tidak sopan apabila menziarahi rakan. Ini dalam tajuk adab menziarahi rakan. Apakah perkara-perkara yang tidak sopan lah bila mana kita menziarahi rakan kita? Yang pertama apa dia? Berniat jahat. Contohnya berkunjung ke rumah rakan untuk bertengkar atau mengumpat. Kita nak datang rumah kawan kita sebab nak gaduh dengan dia. Kita nak mengumpat orang lain, nak mengumpat kawan lain. Maka itu adalah perkara-perkara yang tidak sopan. Kalau kita buat perkara itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Yang kedua, menziarahi pada waktu lewat malam. Janganlah tengah-tengah malam kayu basikal kita ziarah kawan kita. Mengganggu waktu rehat kawan kita. Kawan kita nak tidur, jangan ganggu. Yang ketiga, terus masuk ke rumah rakan tanpa meminta izin dan memberi salam. Ini pun adalah perkara yang tak sopan. Sampai rumah kawan, tak ada salam, tak ada apa, hoi pun tidak, apa pun tidak, sup parking basikal, terus masuk rumah kawan. Maka itu tidak beradab, jangan dibuat. Yang keempat, membuat bising di rumah rakan, jangan buat bising kat rumah kawan. Yang kelima, makan dan minum terlalu banyak dan terlalu lama. Kat rumah kawan tu kita makan lama, minum lama, duduk lama-lama. Maka itu adalah perkara yang tidak sopan. Yang ke-5. Yang ke-6, membuang sampah merata-rata, tak jaga kebersihan. Yang ke-7, berkunjung ke rumah rakan ketika ketiadaan ibu bapa rakan. Boleh mengundang bahaya sebab tak ada orang tua. Yang ke-8, menonton televisyen atau bermain terlalu lama. Yang ke-9, tidak menjaga pergaulan antara bukan mahram. Ini adalah perkara-perkara yang tidak sopan ketika menziarahi rakan. Okey, baik. Seterusnya, faedah menjaga adab menziarahi rakan. Apa faedah kalau kita beradablah untuk bila kita menziarahi rakan kita? Apa dia faedah dia? Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendapat pahala. Yang keempat, berkenalan dengan keluarga rakan. Yang kelima, menjaga kebajikan rakan. Yang keenam, menyampaikan dakwah Islami. Ini adalah faedah untuk kita sama-sama bila mana kita beradab ketika menziarahi kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita. Okey, ini faedah jika kita beradab bila mana kita berkunjung ke rumah kawan. Ini dia akibat tidak menjaga adab menziarahi kawan, menziarahi rakan. Akibat tidak menjaga adab. Kalau kita yang tadi atas ni adab jika kita menjaga adab bila ziarah rakan. Yang ini ialah akibat bila mana kita tidak menjaga adab ketika menziarahi rakan. Apa dia? Memutuskan silaturahim. Kawan pun tak suka. Kita datang-datang rumah kawan, buat-buat bising dan sebagainya. Kawan pun jadi tak suka, lama-lama kita memutuskan hubungan. Kawan dah tak suka kawan dengan kita. Yang kedua, menjejaskan persahabatan. Ini tadi macam Ustaz cakap tadi.
Yang ketiga, mendapat dosa, Allah tak suka. Yang keempat, menimbulkan perpecahan umat. Bila dah tak ada sahabat, tak kawan, perpecahan umat akan berlaku. Yang kelima, menggalakkan amalan mungkar. Yang keenam, kebajikan rakan terabaikan. Inilah dia faedah jika kita menjaga adab ketika menziarahi kawan. Ini dia akibat jika kita tidak menjaga adab menziarahi rakan kita. Okay, seterusnya ciri-ciri rakan yang baik. Ini kita tengok ni, ciri-ciri kawan yang baik, rakan yang baik. Kita nak cari ciri-ciri, kita nak cari kawan yang baik, kita tengok ciri-ciri ni. Yang pertama, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersopan santun. Yang ketiga, baik budi pekerti. Baik sopan santun, baik budi pekerti, maksudnya pertuturan pun pertuturan yang sopan, cakap-cakap yang elok. Yang keempat, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah ni sifat-sifat yang apa? Sifat-sifat yang baik. Yang keenam, berdisiplin. Yang ketujuh, berilmu pengetahuan. Yang ke-8, tidak mendedahkan keburukan kawan. Yang ke-9, baik hati. Yang ke-10, tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah ciri-ciri kawan yang baik ataupun rakan yang baik. Kita nak cari kawan yang seperti di atas ni, seperti yang tertulis ni. Ataupun kita nak jadi kawan yang baik, kita kenalah buat semua ni. Bukan kita nak cari kawan yang baik je, tapi kalau kita dah jadi kawan, jadilah kawan yang mempunyai ciri-ciri seperti yang Ustaz sebut sebelum ni. Okey, untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan, kita mestilah apa dia? Kita mesti buat apa? Yang pertama, mesti jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Yang kedua, memupuk perasaan kasih sayang dan semangat setia kawan. Yang ketiga, tolong-menolong antara satu sama lain. Yang keempat, nasihat menasihati ke arah kebaikan. Ini adalah cara untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan kawan. Mesti kena buat perkara-perkara tersebut. Okey, seterusnya. Ini adalah puisi. Puisi. Mari kita berpuisi bersama-sama. Macam mana cara berpuisi? Berpuisilah dengan cara yang masing-masing yang seperti yang telah diajar. Contoh Ustaz baca, sahabat, perjuangan ibadah kita, hakikat insan dihidupkan, dimatikan bila tugas selesai, itulah janji Tuhan. Sahabat, apalagi yang tidak pasti, kebatilan akan pastinya runtuh. Islam akan tertegak atas kebenaran, tegakkan keyakinan. Sahabat, apalagi yang kamu sedihkan, darjatmu tinggi di sisi Tuhan, kiranya kawan insan bertakwa, kiranya kawan insan beriman. Sahabat, apalagi yang kamu ragukan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit akan pasti menang dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tadi berkaitan tentang puisi berkaitan tentang sahabat ataupun rakan. Wallahu alam. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar tu berkaitan tentang sambungan dalam tajuk adab menziarahi rakan. Moga-moga ada manfaat dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada kita dan dilindungi daripada penyakit pandemik wabak COVID-19. Duduk di rumah, jaga diri masing-masing, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Semoga kamu semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah doakan semoga kita boleh terus bersekolah seperti biasa dan boleh jumpa seperti biasa di sekolah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.